Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, Nahar Singh, rakan-rakan CDL dan juga seluruh para peserta untuk sesi hands-on online session pada hari ini 22 April. Minggu yang ke-35 kita ke udara dan merupakan minggu yang hari ke-20 umat Islam berpuasa, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ke udara untuk ketika ini ialah kita akan bersama-sama mendengarkan perkongsian ilmu daripada Datuk Dr. Mahendra Singh, koordinator CDL yang kita sangat yakin dan percaya pada setiap minggu perkongsiannya sangat bermakna buat kita semua. Untuk itu, pada hari ini Datuk akan berkongsi dengan tajuk Accurate Diagnosis is Half the Cure. Baik, silakan Datuk. Thank you Dr. Zalina, selamat petang dan selamat sejahtera semua. Topik kita untuk hari ini ialah Accurate Diagnosis is Half the Cure. Ungkapan ini dipinjam daripada bidang perubatan. Kalau kita boleh buat diagnosis sebahagian itu, maka itu merupakan kita dah boleh cari apa dia punya the cure for it, ya. Bagaimana nak baiki kesihatan kalau dari segi perubatan, apa ubat ya yang diperlukan. So kaitan ini adalah berkaitan dengan perkara ini berkaitan dengan aspek mesyuarat. Mesyuarat kalau kita di sekolah sememangnya kita hadir banyak mesyuarat. Kita berhasrat untuk nak menyelesaikan masalah. Dan untuk nak menyelesaikan masalah itu, maka kita akan adakan mesyuarat. So dalam proses ya mesyuarat yang kita gunakan untuk problem solving, yang pertama sekali ya tuan-tuan dan puan-puan adalah penting untuk kita kenal pasti apa sebenarnya masalah itu secara tepat dan jelas. Kalau kita tidak mengenal pasti masalah, maka dalam satu-satu mesyuarat itu kita akan berpusing saja, but we are not addressing the problem. So, what exactly is the problem selalunya perlu dinyatakan. Kalau itu adalah problem solving meeting. Kita ada banyak jenis meeting. Kita ada curriculum meeting, kita ada academic meeting, kita ada mesyuarat untuk disiplin, HAM dan sebagainya, co-curriculum. Tapi kalau sesuatu masalah, satu mesyuarat itu adalah untuk menyelesaikan masalah, make sure we define the problem. What is exactly the problem? What is the root problem yang kita nak selesaikan? Dan dalam perbincangan itu, apa yang kita nak buat, perkara yang kedua ialah mengenal pasti penyelesaian yang dipersetujui bersama dalam mesyuarat itu. Tetapi kita perlu jaga kerana kadang-kala perbincangan itu boleh menyimpang ke arah lain. Di situ pengerusi memainkan peranan yang penting. Mesyuarat yang boleh selesai dalam sejam, akhirnya mungkin selesai dalam 2 jam. So pastikan pengerusi dapat mengawal adakah perkara yang dibincangkan itu berkaitan dengan isu yang nak diselesaikan. Dan perkara yang ketiga yang harus tercapai daripada mesyuarat itu adalah untuk merancang dan melaksanakan tindakan. Apakah perancangan yang perlu dibuat dan apakah tindakan yang perlu diambil. Jangan dia berhenti di peringkat perancangan dan tidak dilaksanakan tindakan itu. So, semua yang tiga perkara ini adalah the accurate diagnosis. Kalau kita dah buat perkara ini, nombor 1 dan 2 dengan betul, especially nombor 1, ya, termasuk nombor 2, maka penyelesaiannya akan mungkin menjadi lebih mudah. Right? The diagnosis is half the cure. Merupakan sebahagian dah kita dapat selesaikan. So dalam problem solving meeting, sudah pastinya 4 perkara mungkin akan berlaku. Apakah 4 perkara itu? 1, mungkin apa yang kita buat bagus, jadi kita perlu tingkatkan. We need to raise. Atau nombor 2, mungkin apa yang kita buat itu tak betul, maka kita kena kurangkan apa yang kita buat. Atau mungkin
kita kena cari yang terbaru, kaedah yang terbaru, cara yang terbaru. We have to create untuk cara nak menyelesaikan masalah. Atau mungkin perkara yang kita lakukan bertahun-tahun tidak menghasilkan apa yang kita hasratkan. Maka kita eliminate, kita singkirkan. So dalam mesyuarat, dalam ke arah mencari penyelesaian kepada masalah atau situasi yang kita hadapi, kita boleh gunakan 4 pendekatan ini. Kita tingkatkan, kita kurangkan, atau kita hasilkan yang terbaru, atau kita singkirkan terus saja apa kaedah yang pernah kita gunakan. Dan ERRC ini selalu boleh anda Google dan dapatkan lebih banyak maklumat. Eliminate, erase, reduce, create. Dia tak ada turutan yang tepat. It can be 4 perkara ini boleh diaplikasikan kepada situasi dan masalah yang kita hadapi. Dan kita juga selalu soalkan apa lain yang berkait dengan masalah itu. Kadang-kadang masalah itu bukan ada satu sebab musababnya. Ada banyak perkara yang berkaitan. Maka kita harus kenal pasti. Di situlah mesyuarat memainkan peranan penting dalam kita nak dapatkan maklum balas umpamanya daripada guru. Getting the feedback from the ground is very important. Getting the feedback from teachers is very important. Right? Dan juga daripada pihak yang berkaitan bergantung kepada masalah atau situasi yang kita hadapi. Next slide please. So dalam kita nak tahu bahawa masalah yang kita nak selesaikan itu, apakah kriteria yang kita boleh gunakan untuk nak menilai situasi itu? Maka kita fikirkan, adakah masalah itu spesifik dan masalah kecil yang berkaitan itu berkait rapat dengan perkara utama? How specific it is? Adakah ia measurable? Kita boleh ukur kejayaan penyelesaian masalah kita. Dan yang ketiga, adakah perkara itu attainable? Bolehkah kita capai hasrat kita? Yang keempat, adakah ia perkara yang relevan? Right? Sejauh mana ia relevan dan boleh diselesaikan dalam masa yang kita fikirkan. Time based. There is a time limit untuk nak menyelesaikan masalah ini. So perkara ini, 5 perkara ini, the SMART objectives ini boleh digunakan untuk nak menilai masalah atau situasi yang kita hadapi. Tetapi akhir sekali, jangan kita lupa, everybody knows the problem. Right? Everybody knows the problem. Kita tahu, semua orang tahu masalah itu. Dan tetapi tak ada siapa yang ditugaskan, semua perkara telah dibincangkan, tetapi tiada siapa yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara itu. Kerana semua orang sangka ini perkara boleh diselesaikan oleh semua. Tetapi akhirnya apa yang berlaku bila bertemu semula dalam mesyuarat yang berikutnya, we realize that nobody did it. Everybody realized the problem, but nobody was put in charge. Somebody was supposed to be in charge, but nobody was put in charge. Everybody thought anybody can do it, tetapi nobody did it. So dalam nak menyelesaikan mesyuarat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, mesti ada tata cara yang kita harus gunakan. Maka pengerusi dan ahli mesyuarat adalah amat penting. Saya sendiri belajar daripada senior-senior dan saya masih ingat masa di kementerian, dalam mesyuarat utama nak menganjurkan seminar umpamanya. Kadang-kala kita sedang cakap pasal pendaftaran seminar, ada orang masuk campur cerita pasal penginapan pula. Kalau dia berkaitan, tidak apa. Tapi kadang-kala tak ada kaitan yang terus. Maka pengurusi saya masih ingat, Datuk Kamaruzaman, dia kata, saya amalkan prinsip satu-satu. Mari kita selesaikan pendaftaran. Kalau ada penginapan itu berkait dengan pendaftaran, baru kita cakap tentang penginapan. Kalau tidak, isu pendaftaran tak selesai, dah orang masuk pasal penginapan. Akhirnya, mesyuarat itu dah tak tentu hala. Kita nak selesaikan satu demi satu.
So saya masih ingat prinsip satu-satu yang saya belajar daripada beliau, dan dalam mesyuarat, we control, pengerusi, mengawal. Kalau tidak, bila semua orang mula cakap dan tidak berurus kepada apa hala tujuan mesyuarat kita untuk hari itu, kalau untuk problem solving, maka kita perlu berfokus. Kalau tidak, mesyuarat yang sepatutnya sejam, boleh ambil 2 jam atau 3 jam. So, mengendalikan mesyuarat adalah satu kemahiran yang sangat penting dan perlu masa itu digunakan dengan baik untuk mengutamakan objektif yang nak dicapai. Last slide please. So jangan lupa, selalu saya mengatakan buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. So ingat, bacaan kita adalah penting. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian kita pada hari ini. Cuma kalau saya boleh imbas semula ya Datuk, apa yang Datuk kongsikan itu ialah kita melihat bagaimana cara untuk mengatasi isu, tetapi perkara pertama kita perlu ada 3 langkah, iaitu mengenal pasti masalah dulu secara tepat, baru boleh mengenal pasti cara penyelesaian dan kemudian merancang untuk melaksanakan tindakan. Tapi Datuk, kadang-kadang bila dalam mesyuarat kita, tanpa kita sedari, kita bukan mengenal pasti masalah. Sehingga akhirnya kita mengambil intervensi yang tersilap kerana kita mengenal pasti simptom sahaja, belum sampai kepada masalah itu. Kerap saya dapati kadang-kadang tu sama ada di peringkat PPD atau jabatan sendiri, kita kenal pasti yang kita nak cari masalah itu tak jumpa. Yang kita jumpa ataupun kita bincangkan ialah simptom yang akhirnya intervensi ataupun langkah untuk kita ambil tindakan itu tak bertepatan dengan isu ataupun masalah yang sebenar-benar berlaku. Keadaan itu yang saya rasa perlu dalam kalangan pendidik ini kenal pasti dulu perbezaan antara apa dia isu atau punca yang sebenar dan apa yang kita kata sebagai simptom kepada isu tersebut. Dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah, hari ini Datuk berkongsi tentang ERRC yang saya kira ini ialah Blue Ocean Strategy Teknik. Mungkin juga rakan-rakan lain boleh gunakan yang lain, tak ada masalah, tapi ini ialah lebih jelas kalau kita gunakan. Dan pendekatan atau teknik SMART tadi yang sangat selalu pakai dalam kalangan pendidik kita, ya, kita gunakan. Again, saya rasa yang penutup itu sangat penting, prinsip satu-satu untuk kita menyelesaikan satu-satu perkara. Kalau kita campur itu nanti dia jadi cacah marbah, atau akhirnya yang utama itu tak selesai, perkara yang lain pula yang kita berikan tumpuan. Ya Datuk? Betul. Baik, dan tak ada keputusan pada akhir mesyuarat. Dan betul. Masa, saya selalu percaya kepada satu prinsip yang saya pernah kongsi. Kalau dalam perniagaan kita kata return on investment. Dalam kita, dalam bidang pendidikan atau bidang yang merupakan servis, return on energy sangat penting. Cikgu duduk di situ untuk sejam, 2 jam. What is the return on energy dalam perbincangan itu? Tak ada ROE. And people's 2 hours might be wasted. Akhirnya tiada keputusan yang dicapai, tak ada proses yang dikenal pasti, dan tak ada apa langkah tindakan susulan itu. Dan kemudiannya kembali semula, bincangkan perkara yang sama. Kalau kita kata prestasi bahasa Inggeris untuk tingkatan 5 tidak mencapai hajatnya, mungkin kita terpaksa bincang dan lihat balik, mungkin daripada root cause, mungkin daripada sekolah rendah lagi, apa cabarannya. Daripada tingkatan 1 perlu mulakan usaha dia. I'm just thinking out aloud. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan lebih mahir, dan seperti Dr. Zalina sebut, ERRC ini adalah satu pendekatan yang digunakan dalam Blue Ocean Strategy, dan SMART itu adalah satu perkara yang cikgu-cikgu dan para pendengar memang biasa dengan prinsip itu. But remember that a proper, accurate diagnosis is half of the cure. So nak menyelesaikan masalah itu sudah
merupakan sebahagian daripada cara nak menyelesaikan masalah. So thank you Dr. Zani. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh yang berada di kampung halaman bersama-sama dengan ahli keluarga. Semoga Datuk jumpa ibu saya dan balik nanti drive safe Datuk. Yes. Because when I always bila telefon ke ibu, soalan dia satu, bila you nak balik? So, betul. When are you coming back? So itu $1 million question yang perlu dijawab. So I always kata okay, very soon. So kali ni malam balik. So itu saja. Baik, terima kasih Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan majlis kita pada hari ini dengan perkongsian kita yang seterusnya untuk siri yang ke-35. Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan moderator kita, Mr. Rajinder Singh, atau kita panggil juga sebagai Tutor Raj, ataupun ada yang panggil Sir Raj, yang sangat popular dalam kalangan pendidik dan anak-anak didik kita di Malaysia ini. Untuk itu, saya persilakan Mr. Raj untuk meneruskan majlis. Silakan. Okey, salam sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua. Terima kasih kita sempat berjumpa pada hari ini untuk siri yang ke-35. Dan seperti sebelum siri-siri sebelum ini biasanya memang kita mukadimah selalu dimulakan oleh Datuk Dr. Mahinder Singh yang kini berada di Batu Gajah. In fact, Datuk, I was there last. You're right. Such a nice town. Okay. And untuk siri hari ini kita akan lihat satu lagi topik yang sangat menarik. Okay. Dan hari ini sebenarnya topik ini walaupun ramai di antara kita tahu kepentingan menggunakan slides, so tapi kita akan lihat macam mana kita boleh tingkatkan lagi, ayukan lagi slide-slide presentations kita supaya anak murid kita boleh lebih tertarik. Okay, so jadi hari ini cikgu yang akan mengkongsikan, okay, so cerita berkenaan dengan topik pada hari ini tadi, okay, tak lain dan tak bukan, dia semua kenal sebenarnya cikgu ni Cikgu Emily, alright. Dan seperti biasa kita pun tahu Cikgu Emily ini dia sebenarnya walaupun kata orang tu nampak muka manis je kan, tapi kalau kita tengok YouTube dia yang dia pernah share, okay, it is very interesting content dia. And as usual class, our CDL, we have 4 main objective over here. Kita nak kongsi ilmu, kita nak kongsikan kemahiran, alright, and then kita nak bangunkan kompetensi semua ini tadi, okay, and then nak meningkatkan keupayaan serta menjalin membina jalinan dan juga jaringan berterusan. Minta maaf lah saya ni ada Cici Mayo ni, saya mengganggu saya di belakang ni. Okay, anyway, so di sini ini Teacher M, right? So daripada SMK Alor Janggus, betul ke apa yang saya pronounce ni 17 tahun berpengalaman mengajar, okay, such a long time of period tu So pegawai teknikal negeri Kedah, okay, and then master trainer cikgu digital Kedah, so highly immersive program manager. So ini pun satu program yang sangat menarik. Dan sebenarnya kalau nak diikutkan Cikgu Emily, banyaklah anugerah yang pernah diterima oleh cikgu ini. Okay? So tapi saya rasa di antara the best of the best among the best, so seperti mana kita boleh lihat ikon Guru Pendidikan Maya Negeri Kedah, Digital Utilizations Award DUTA, anugerah pencipta konten digital, anugerah khas PDPR, okay, dan anugerah emas pembentangan kajian tindakan peringkat kebangsaan. Dan saya juga difahamkan sekarang ini Cikgu Emily sedang juga bergerak dalam salah satu pertandingan kan, tak silap saya yang top 5 tu ke cikgu? Ya, untuk ikon pendidikan maya saya mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Okey cikgu, all of us I think we will wish you all the best. Thank you. And di sini okay, kalau kita boleh lihat dia Cikgu M, right? Dia ada satu kata orang tu YouTube channel yang sangat menarik. So English Made Possible with Teacher M.
And if I'm not mistaken, Cikgu, you have uploaded so far around 47 videos, am I right? So, and then kepada guru-guru yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini, alright? So maybe if ever you have a time, you can always go to this YouTube channel, English Made Possible, and then can subscribe, alright? So boleh digunakan untuk anak murid, okay, anak buah ataupun anak sendiri, alright, dan itu serba sedikit pengenalan mengenai latar belakang Cikgu Emily, dan saya rasa tanpa membuang masa, so dengan ini segala hormatnya saya menjemput Cikgu M dengan sesi perkongsiannya pada hari ini, iaitu slide menarik, murid tertarik. So dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Emily untuk memulakan presentation beliau. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Sir Rajinda atau lebih glamour dengan panggilan Tutor Raj kerana sudi menjadi moderator saya pada hari ini. Dan untuk mengetahui semua, Sir Raj ni seorang guru matematik yang sangat hebat with all sorts of mathematics formula dia ada. Okay, from chapati to roti canai. Betul tak Sir Raj? Yes, you're right. Thank you so much. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada coordinators of Connecting Dots Learning, Dr. Zalina Muhammad Tahir, Datuk Dr. Mahendra Singh kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit pengalaman saya. Terima kasih juga buat semua yang sudi hadir, barisan pentadbiran serta rakan-rakan guru kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada petang Ramadan yang indah ini. Tajuk yang akan saya sampaikan pada petang ini ialah slide menarik, murid tertarik. Sebelum saya meneruskan dengan sesi tutorial, saya akan membawa cikgu-cikgu kembali ke alam persekolahan. Okay, jadi kita akan sama-sama melalui satu sesi. A mini session or we call it mini lesson. Boleh ya cikgu-cikgu? Dalam session ni, saya akan menjadi cikgu dan cikgu-cikgu akan menjadi murid kepada saya. Boleh tak? Boleh tak cikgu-cikgu? Boleh. Dan dalam sesi ni, saya akan mengajar dalam bahasa Inggeris kerana saya adalah guru bahasa Inggeris. Dan saya harap cikgu-cikgu dapat respon soalan-soalan yang mudah dari saya secara verbal. Jadi tak perlu jawab di chat box sebab I am expecting a two-way communication seperti di dalam kelas. Boleh ya cikgu-cikgu? Thank you so much. So I hope you will have a whale of a time. Okay, are you ready cikgu-cikgu? Are you ready? Okay, I'm expecting to hear your voices. Are you ready? Ready. Yes. Ready. Yes. Thank you so much. Yes. Okay, so hey guys, how are you today? How are you today everyone? I'm fine, thank you. I'm fine. Thank you. I'm good. All right, that's great to hear that. So I hope you're doing just fine. Today's lesson is going to be a continuation from our previous lesson class, something to do with healthy lifestyle. Last week, we discussed on ways to prevent ourselves from COVID-19. And for this week, we're going to focus on general ideas of leading a healthy life. Okay, now let's look at the first poster here. Can you see the poster? Okay, wow, a piping hot bun. But you can see that something's wrong with the spelling. What is the mistake that you can locate there? Someone please tell me maybe. Wonderful. Wonderful. Wonderful, very good. Okay, wonderful. Okay, we will see, but we're not sure whether is that the mistake there. Okay, we will see. Yes. Okay, wonderful is not the correct spelling there. Then what's the correct spelling? Can someone please tell me? Wonderful. 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 We will see. We will see. Sorry ya sebab I tak boleh compliment you all by name sebab I tak nampak who is actually talking. Okay. So we will see. Yes, the correct spelling is wonderful. Congratulations. So I shall give you a confetti. Congratulations, everyone. All right, we will move on to the next one. Now, look at the second one. You are terrific. Okay, this time maybe we can call a
a girl. Okay, maybe Zalina Muhammad Tahir, could you please identify the mistake here? Terrific. Terrific. Okay, we will see. Yes. Yes. Not the correct spelling, right? So we will see whether, what is the correct spelling then? Can someone? Terrified. Terrified? Okay, you are terrified or you are, okay, we will see. The answer is terrific. Congratulations. I shall give you a confetti. Wow, okay. And for the next one. Okay, so we have one last one here before we proceed with another activity. It's Monday and I'm exhausted. Can I have a volunteer to share with us what's the mistake here? Exhausted. Exhausted. Very good. Congratulations. All right, so now we already know that the correct spelling for exhausted is not EGG, it's actually EXHAUSTED. So class, actually I have more poster with the spelling mistakes on them. Look at the poster there. Okay, you can look at the poster. Okay, keep quiet and read. This is going to be your task to be done at home. Find the mistake on each posters and write them down with the answer in your English one. Okay, like here, I value our friendship. You are adorable. You're exactly my type. Okay, so we have a lot more here. So you can just try to read that on your own and try to locate the mistake and do that in your English one. Okay, and I have shared with you. Okay, please refer to your assignment on the Google Classroom. I have shared the slides with you via Google Classroom. For those who have problem to access on Google Classroom, please let me know. Okay, okay, I will WhatsApp the slides to you. And any questions so far? Okay, if no question, we shall proceed with the next activity. All right, so look at the slide. Can you see the slides here? Okay, I want you to very fast share with me, okay, 5 ways to stay healthy. Okay, please. Anyone like to share 5 ways to stay healthy? Exercise. Okay, exercise. Fantastic. What else? What else? Balanced diet. Balanced diet. Balanced diet. Plenty of water. Plenty of water. Impressive. Think positively. Think positively. Brilliant. Eat the healthy food. Eat the healthy food. You are just great. I'm so happy with all of you. Yes, those are the great answer given. You guys are definitely amazing. So let us just okay, answer whether the same points that I'm going to share with you shortly. I have my own version of my answer. We're going to see whether what you share with me previously are just the same with what I'm going to share after this. Okay, you see here, 5 ways to stay healthy. My version is that you have to exercise regularly. Yes, it's just like one of you mentioned earlier. Very good, very good. I like that. And then the next one, reduce junk food. Okay, not that you cannot eat the junk food at all, but try to avoid if possible. Too much junk food is not good for your brain development, especially when you're a student. And what you have to do, eat balanced diet. Yeah, I heard that answer just now, where you have to avoid sugary food and drinks and consume fruits and vegetables daily. Okay, can you do that, class? You have to eat a lot of vegetables. And you have to do regular checkups. That means you should see your doctor to have consistent checkups and find out your condition, the condition of your health. Okay. And the next one, you have to get sufficient amount of sleep. Okay, how many hours you should get sleep daily as a teenagers? How many hours? 8 hours. Yeah, you are right. 8 hours. Some of the students in the other class told me that they should sleep for 13 hours. No, actually that's not right. That's only for babies. Okay, so you don't stay up till 3 o'clock at night in the morning, play online games, and you won't be able to focus during class on the next day. All right, so we shall move on to the next activity here. All right, pupils. The next task for today would be the listening activity. So the exercise is based on your Pulse 2 textbook, Unit 9, page 102. You're required to listen to an audio. It's gonna be a conversation between a girl, Nina,
and a pharmacist. As you can look at the picture, you can see the picture there, Nina and the pharmacist. Okay, so you can refer to the dialogue and you have to listen and jot down the answer for number 1, number 2, number 3, and number 4. All right, so are you ready, class? Are you ready to listen to the audio? Ready. All right. Yes. Okay, so we shall move. Unit 9. Can you hear? Integrated skills. Talking about health. Exercise 5. Hi there. What's the matter? I've got some mosquito bites on my legs. Oh dear. When did that happen? They bit me yesterday when I was in the park. Oh no. Okay, it's all right. So did you manage to get all the answers? Tak apalah cikgu ya, kita cut short. Okay. So yes, that's awesome. I'm going to discuss the answer with you. I'm not going to discuss the answer with you now. Okay, you just refer to your Google Classroom. Okay, to do this exercise. So now we are going to move on to the next task. The next task would be an essay writing. So your class has been talking about teens' health. So write an essay in about 120 words on how teenagers can stay healthy. So in your essay, you should write about, okay, can someone read for me? Maybe Raj, our class monitor, can read. You should write about. You mean this essay writing? Your class has been talking about teens' health. Ways teenagers, yeah, you can read here. Write an essay in 120 words. Yeah. How teenagers can stay healthy. In your essay, you should write about ways teenagers can stay healthy and the effects of unhealthy lifestyles on teenagers. Thank you so much. All right, so you know that these are the questions. So you need to fulfill the task requirement here. All right, so these are the points. I've shared with you the points. Okay, the first one, keeping a healthy diet. You can read the point by yourself. And the second point, teenagers should stay active by exercising regularly. All right. And for the next one, teenagers should have enough sleep to remain active. So you can read the supporting details given here and try to write your essay. Okay, actually cikgu, okay, I nak kena stop sekejap lah, berhenti jadi cikgu sekejap. Sebab saya nak jelaskan tentang presentation slides ni. Okay, yang terakhir ni. Saya tidak meletakkan semua points dalam satu slide sahaja. Saya pecahkan kepada slide yang berlainan so that murid boleh fokus. Ya, macam kita dapat lihat di sini. So for the third point, the second point will be on the different slide and the first point will be on the different slide. Even though they are doing it as an outline of the essay, tapi saya letakkan mereka di slide yang berasingan. Okay, ini adalah kerana supaya murid dapat fokus kepada penerangan satu persatu serta mereka ada masa untuk menyalin setiap isi kandungan. It is not a good idea to cram everything in one slide. Okay, alright. Then, okay, now you will have to write your essay on the worksheet based on the points that we have discussed. Please scan the QR code here to get your essay worksheet. And please submit your work on the next lesson, okay? Okay, sekarang ni cikgu-cikgu QR code ni adalah QR code hidup. Jadi saya letakkan pada slide, cikgu boleh cuba scan kalau cikgu ada telefon bimbit sekarang ni, cikgu akan dibawa pada lembaran kerja yang saya tunjukkan di sebelah kanan ni. Okay, nanti cara nak generate QR code ni saya akan kongsikan kemudian. Alright, so you are doing great. Okay, that's all for today's lesson. So, okay, cikgu-cikgu, that's the end of our mini lesson for today. Just a demonstration of my lesson that I carried out during class. Okay, apakah perasaan cikgu-cikgu setelah melalui sesi ini? Cikgu boleh kongsikan di ruangan chat. Dan apakah pendapat cikgu tentang slide presentation yang saya kongsikan semasa pengajaran tadi? Saya telah memilih pendekatan yang lebih interaktif. Dan sekarang kita akan meneruskan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Minggu pertama apabila kembali ke sekolah,
Setelah sekolah ditutup selama beberapa bulan disebabkan pandemik, saya berasa teruja untuk kembali mengajar. Macamlah juga cikgu-cikgu tentu berasa teruja untuk kembali mengajar secara bersemuka seperti biasa. Tetapi apa yang berlaku adalah di luar jangkaan saya. Menulis di whiteboard membuatkan murid saya kelihatan bosan dan langsung tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Setelah difikirkan, ini mungkin disebabkan mereka telah lama belajar secara online. Melihat skrin yang berwarna-warni, tiba-tiba everything is back to traditional. Semua muka jadi sugul. Jadi saya mula mencari solusi. Apakah pendekatan yang patut diambil? Jadi saya memilih untuk mencuba kaedah yang lebih interaktif. Saya meneruskan dengan kaedah slide presentation dan hasilnya sangat menyenangkan hati saya sebagai seorang guru. Sebagai guru, kita memang kadang-kala tidak dapat lari dari perasaan tidak puas hati apabila pengajaran kita tidak mendapat perhatian daripada murid-murid. Murid tidak menunjukkan minat dan sudahnya kita melihat murid kita ni sebagai punca masalah. Contohnya kita menganggap mereka malas dan juga tidak bermotivasi. Saya seorang cikgu yang okey dengan kebisingan dan kalau boleh saya suka kelas saya riuh. Saya rimas kalau murid-murid saya terlalu pasif dan saya berfikir bagaimana mewujudkan kebisingan yang positif dan lebih bermakna di dalam kelas. Kelas riuh tetapi membincangkan topik yang diajar. Saya bertanya diri saya sendiri, apa yang patut saya lakukan? Jadi hari ini istimewa untuk cikgu semua, saya ingin berkongsi cara menghasilkan slide pengajaran yang boleh menarik perhatian murid. Eye-catching, engaging dan interaktif. Bagi saya, slide pengajaran sememangnya dapat membantu kita cikgu-cikgu dalam mengendalikan kelas serta menyampaikan ilmu kepada murid-murid dengan cara yang lebih kreatif, atraktif dan juga informatif. Saya setakat ini telah menghasilkan lebih daripada 500 slides menggunakan aplikasi Canva. Bukan saja untuk slide pengajaran, malahan juga untuk video YouTube saya. Dan dengan itu, Alhamdulillah saya telah menerima Certificates of Achievement dari the Canva team. Jadi kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu-cikgu pun boleh menggunakan Canva. Okey, jadi kita akan dapat certificate from Canva. Setelah kita buat 50 design, kita akan dapat certificates. 100 design dapat certificates. Up to maybe 1,000 of slides. Okey. Canva bagi saya adalah satu platform yang menyediakan sumber yang efisien untuk pembentangan dan penciptaan reka bentuk slide pengajaran. Ia membantu dalam perancangan PDP secara lebih interaktif dan fleksibel. Terdapat beribu-ribu template yang cikgu boleh guna pakai bergantung pada kesesuaian subjek dan topik yang cikgu ajar. So trust me, all these slides will add colours to your lesson and will ensure pupils' engagement and retention. And that's why Canva is a fantastic tool towards learning experience. Aplikasi Canva dapat membantu menerangi dan mewarnai kelas cikgu-cikgu. Jika cikgu ingin memberikan pengalaman pembelajaran yang mudah dan praktikal, Canva boleh menawarkan impak pembelajaran yang hebat melalui persembahan slide. Pengajaran menjadi lebih kreatif dan dalam masa yang terlalu singkat, saya dapat menghasilkan slide yang vavavum dan kebabum. Saya tak tahulah kalau cikgu rasa slide saya tadi meletup. Kan, with the professional outlook. Jadi terdapat pelbagai aplikasi yang lain lagi dalam pembinaan slide, tapi pada hari ini memang banyak lagi aplikasi yang lain seperti PowerPoint dan sebagainya, tetapi pada hari ini yang saya akan kongsikan adalah Canva. Terdapat beberapa alternatif dalam perkongsian slide pengajaran. Ia boleh dilakukan melalui pengajaran secara bersemuka, melalui kelas PDPR ataupun kelas atas talian, Google Classroom di mana guru boleh memuat naik slide-slide pengajaran, dan juga melalui social media sebagai bahan rujukan kepada guru dan juga murid. Ini adalah beberapa gambar pengajaran yang saya jalankan secara bersemuka menggunakan slide pengajaran sebagai alat bantu mengajar.
Mereka bentuk slide yang berwarna-warni, tidak terlalu padat serta dilengkapkan dengan visual effect membantu saya dalam mengekalkan penumpuan murid terhadap pembelajaran. Penggunaan slide semasa sesi bersemuka dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dalam kalangan murid. Murid juga akan jadi lebih fokus dan menunjukkan minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan, dan saya sangat teruja ya sebab apabila murid-murid saya di kelas yang hujung dapat lebih atentif semasa dalam kelas. Macam yang saya tunjukkan di sini ni memang kelas, kalau ada cikgu-cikgu daripada sekolah saya pada hari ini, murid-murid ini adalah daripada tingkatan 4 gigih. Okay, kelas yang terakhir di SMK Alor Janggus, tetapi mereka sangat atentif dalam kelas dan cuba as much as they can to participate in the lesson. Dan saya juga sangat teruja sebab lebih-lebih lagi setiap murid dapat menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Dan murid-murid saya juga diberi peluang untuk mengendalikan slide presentation yang saya sediakan bagi mendedahkan mereka dengan kaedah pembentangan. So they are allowed to do the presentation using the slide. Mereka mulanya memang agak kekok cikgu, tapi dalam sedikit masa mereka mula mahir dan memahami how actually Canva works. Murid-murid boleh diberi peluang mengendalikan slide presentation ni mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Pendekatan ini adalah ke arah fulfilling the universal needs untuk memastikan tiadanya jurang yang terlalu besar antara mereka. Sebab setiap murid diberi peluang untuk mencuba, dan cara ini akan meningkatkan keyakinan murid serta mewujudkan perasaan ingin mencuba dan perasaan ingin tahu. Ini pula adalah gambar yang menunjukkan saya menggunakan slide sebagai teaching aid semasa sesi atas talian atau kelas PDPR. Slide-slide yang interaktif ini telah menarik minat murid saya untuk mengikuti kelas secara atas talian. Dan cikgu-cikgu, pengajaran kita menjadi lebih fleksibel. Murid-murid yang ketinggalan atau miss the lesson boleh dibekalkan dengan slide pengajaran dan video pengajaran yang sama yang saya gunakan semasa PDPR. Dan ini membuka peluang kepada murid-murid mengikuti pembelajaran jarak jauh tanpa batasan. Okey, kalau cikgu dapat lihat di sini, kita lihat online versus offline. Okey, penggunaan slide adalah fleksibel. Bahan yang sama dapat digunakan pada sesi yang berlainan secara berulang-ulang kali. Kelas atas talian versus kelas bersemuka. Sebagai guru, kita tidak perlu lagi berletih menulis di atas whiteboard serta mengulas perkara yang sama berulang-ulang kali. Dengan slideshow ni kita akan jadi lebih relax sebab murid pun boleh bantu mengendalikan slide. Sometimes dia orang yang akan buat presentation tu untuk cikgu. Jadi kita cuma mengawasi sahaja. Dan selain daripada itu, slide yang saya pancarkan seperti semasa lesson tadi yang dapat cikgu lihat, saya pancarkan slide yang saya pancarkan semasa dalam kelas, saya kongsikan juga kepada murid melalui Google Classroom seperti ini. Dalam Google Classroom seperti ini. Jadi semua slide-slide ni saya masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi murid yang tidak hadir ataupun murid yang tidak sempat menyiapkan tugasan semasa di dalam kelas, dia boleh refer semula pada slide tersebut. Jadi jika kita gunakan whiteboard atau blackboard, dah tentu kita tak dapat lagi nak share bahan-bahan tersebut cikgu, dan diorang akan miss the boat. So dengan kita berkongsi melalui Google Classroom, mereka dapat akses semula at any time. Tapi kalau ada yang tidak boleh akses pada Google Classroom, saya juga boleh share yang slide yang saya save melalui PDF kepada to their WhatsApp group ataupun Telegram group. Jadi penggunaan slide ni memang sangat fleksibel. Ya, slide pengajaran yang dimuatnai melalui Google Classroom memberi peluang murid untuk akses semula pada bahan yang disediakan.
bahan ulang kaji, bahan rujukan. Jadi kadang-kadang bila kita tulis di buku latihan, tulisan murid-murid pun kadang-kadang tak berapa cantik. Mereka rasa malas nak refer balik pada perkongsian kita yang sebelum ni. Tetapi dengan adanya slides ni, mereka boleh buka je pada Google Classroom dan terus akses semula pada slide yang kita share sebelum ni just by typing, by logging to their Google Classroom. Dia akan pilih topik yang cikgu dah bagi dan revise semula. Jadi tak perlu lagi dah bersusah payah scroll semula dalam WhatsApp atau Telegram. Cikgu pun tak perlu nak susah payah share semula sebab semuanya boleh didapati daripada Google Classroom. Okay. Dan seterusnya selain daripada itu, slide yang cikgu hasilkan boleh juga dikongsikan dengan murid-murid lain di luar sana. Murid-murid yang bukan student cikgu sendiri melalui social media. Jadi jika cikgu mempunyai saluran YouTube sendiri, seperti saya mempunyai saluran YouTube saya sendiri, cikgu boleh share slide-slide pengajaran mengikut topik yang diajar semasa di dalam video. Contohnya dalam video ni, saya mengajar tentang short communicative message. Jadi saya biasanya akan attach link pada ruang deskripsi. Di sini yang saya bulatkan di sini, ruang deskripsi. Apabila viewers klik pada link ini, mereka akan terus akses, dibawa terus pada slide yang berkaitan seperti ini. Jadi apa yang saya sharekan dalam video, mereka akan dapat dalam bentuk slide sebagai reference. Jadi pembelajaran akan jadi lebih mudah. Okey, sebentar lagi dalam sesi tutorial, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk generate link di atas slide. Okey, contohnya beginilah. Kalau saya bagi maklumat di sini agak susah cikgu nak faham sebab cikgu tidak ada di atas pelantar Canva. Jadi slide pengajaran cikgu hasilkan tu boleh dipautkan dengan link supaya cikgu dapat akses, murid-murid dapat akses to additional materials. Sebentar lagi saya akan share macam mana kita nak share link di atas slide. Dan selain pada itu juga, slide juga boleh dipautkan dengan link melalui QR code seperti ini. Katakanlah biasanya yang saya sharekan melalui QR code ni adalah worksheets. Okey, jadi murid-murid boleh just klik di sini dan mereka akan dapat lembaran kerja mereka di sini. Kalau cikgu cuba ada telefon bimbit pun cikgu boleh scan di sini. Ini adalah link hidup ya. You boleh scan and it will guide you to the specific videos ataupun worksheets. Saya akan kongsikan nanti semasa sesi tutorial. Okay. Ini adalah worksheets yang saya sediakan dengan QR code. Okay. QR code yang dijanakan pada lembaran kerja worksheets ni dapat membantu murid untuk akses to other materials yang boleh bantu mereka untuk menjawab soalan pada worksheets ni. Ini contohnya mereka perlu menulis outline essay. Jadi apabila mereka pegang saja worksheet, mereka terus scan QR code ni, mereka akan akses pada video ataupun website yang membantu mereka untuk dapat informasi di sini. So kalau cikgu scan di sini, memang cikgu akan pergi pada guided essay ni. Okay, ini adalah a live punya QR code. Okay, saya akan tunjuk nanti kemudian pada cikgu bagaimana kita nak hasilkan QR code ni. Okay, seterusnya. Ingin saya simpulkan di sini kelebihan menggunakan slide dalam pengajaran seperti yang saya jelaskan tadi, ianya menarik dan dapat mengekalkan penumpuan murid. Kan saya dah jelaskan tadi, jadi saya tidak akan jelaskan lebih panjang lebar lagi kerana saya tahu cikgu pun dah tak sabar nak melalui sesi tutorial. Dan seterusnya boleh direkodkan dalam masa yang singkat. Boleh direkodkan pula. Boleh direka bentuk. Maaf cikgu ya. Boleh direka puasa kan. Jadi kita kadang-kadang terkeliru sikit. Okey, direka bentuk dalam masa yang singkat. Okey, sebab kita ada banyak templates. Banyak template yang disediakan. Jadi kita pilih template yang bersesuaian. So, just do it. Okey. Dan dapat dikongsi dalam pelbagai platforms. Macam saya share tadilah, boleh dikongsikan dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. And the next one.
senang diedit dan diguna berulang kali. Okey, kita boleh edit semula sekiranya bahan yang kita letakkan di atas slide itu, informasi itu kurang sesuai untuk kelas yang seterusnya. Mungkin kelas yang seterusnya tu agak lemah daripada kelas yang sebelum ni kita ajar, jadi kita boleh edit di atas slide yang sama dan kita boleh copy slide itu supaya slide yang sebelum tu tak jadi apa-apa. It's just the same slide, kita copy yang baru. Okey. Dan senang dikendalikan. Akhir sekali, slide ni senang dikendalikan. Saya telah menerangkan ke semua keempat-empat perkara di atas sebelum ni, yang empat-empat ni. Okay, sebelum ni. Dan saya hanya akan mengulas lebih lanjut tentang apakah yang dimaksudkan dengan senang dikendalikan. Okay, macam mana senang dikendalikan? Okay, saya nak ulas sedikit tentang pengendalian slides. Yang diperlukan cuma projector, laptop, screen dan juga kabel. Okey, kabel HDMI dan sebagainya. Okey, bergantung pada jenis laptop cikgu. Okey, seperti dalam gambar ni, saya ada laptop dan juga projector. Okey. Jadi untuk penggunaan projektor ni, saya tahu setiap sekolah menyediakan projektor. Jadi cikgu boleh buat tempahan untuk menggunakannya. Tapi bagi saya memilih to purchase my own projector. Sebab saya menggunakannya almost every day cikgu. Setiap hari saya menggunakan projektor. Jadi terdapat pelbagai jenis projektor in the market of different quality. Dari yang pada murah ke harga yang paling mahal. Kalau cikgu berminat nak beli sendiri, saya nasihatkan cikgu pergi ke kedai gadget dan test sendiri yang mana satu yang berkenan di hati. Sebab saya tak advise cikgu beli dari online shop sebab cikgu tak boleh nampak potential slides tu. Lebih baik kalau cikgu pergi ke kedai dan cikgu tengok sendiri to which extent does the projector actually work. Okay, itu nasihat saya cikgu sebab saya pergi sendiri ke kedai, saya test dulu, saya tengok macam mana terang tak projektor tu. Kadang-kadang kita boleh dapat projektor dengan harga yang murah, yang saya gunakan Epson, okay, murah dan potential dia is quite good, okay, sangat baik. Okay, selain daripada itu, cikgu boleh melantik technical assistant dalam kalangan murid untuk membantu cikgu set up the slide shows. This is good to train them as well. Jadi setiap kelas yang saya ajar, saya lantik 2 orang technical assistant. Murid yang dalam gambar ni nama dia Hafizuddin. Okay, my form 5 student. Dan selepas tamat kelas, 2 orang murid yang in charge ni, mereka akan tolong kemas dan kadang-kadang mereka akan tolong hantar alatan ni ke bilik guru. Tapi kalau mereka ada kelas yang lain, saya akan bawa sendiri sebabnya slide projector dalam satu beg dengan dengan projector dan juga laptop ni tak berat, okey, macam ni. Projector handy dan ringan. Saya cuma membawa satu beg galas untuk ke kelas seperti ini, all in one, okey. Saya ada laptop, saya ada projector dan saya ada kabel HDMI. Okey, di dalamnya. Buku teks tak perlu dibawa kerana saya boleh screenshot dan attach pada slides. Yang saya perlukan adalah laptop saya sahaja. Okay, penggunaan slide ini memang sangat convenient. Even audio dari buku teks pun kita boleh upload. So semua akan berada di bawah satu pelantar seperti ini. Okay. Okay, sekarang untuk tidak membuat cikgu tertunggu-tunggu lagi, saya tahu cikgu pun dah tak sabar nak belajar buat slide dengan Teacher M. Let's not waste any more time. Pertama sekali, saya nak highlight sedikit tentang beberapa elements in designing your teaching slides. Yang pertama adalah envision, iaitu imagine atau melakar idea. How should your slides turn out like? Okay. Dan yang kedua, create, menghasilkan atau mereka cipta slide menggunakan aplikasi Canva mengikut kriteria yang telah kita rancang. Dan yang seterusnya, yang ketiga, share, iaitu berkongsi slide yang telah dihasilkan semasa sesi pengajaran sama ada secara atas talian atau di luar talian. Dan akhir sekali, slide yang telah dihasilkan boleh digunakan sebagai bahan ulang kaji, revise. Okey, untuk murid boleh diguna pakai semula oleh murid dan juga guru pada masa akan datang dan boleh juga diimprovise atau diedit untuk penambahbaikan.
Alright, cikgu. Untuk memuat slides design melalui Canva ni, mula-mula sekali of course, okay, kita mesti log in to Canva. Okay, caranya begini ya. Cikgu-cikgu boleh login melalui ID Delima KPM. Dan cara ini kita akan dapat akses secara percuma. Saya tahu ramai cikgu pun dah tahu macam mana nak akses Delima kan. Saya tak perlulah nak elaborate panjang lebar kan. So I don't have to elaborate to that very detail. Klik log masuk dan key in ID serta password. And the next one, kemudian klik briefcase yang tulis guru. Okay, yang tulis guru tu. Kemudian lepas tu pergi pada menu guru dan klik aplikasi. Setelah itu, cikgu akan nampak pelbagai ikon yang lain. Tetapi cikgu kliklah pada logo Canva. Okey. Cikgu M, I need to interrupt you for a while. Ya. Kita ada, kalau dekat bahagian chat, ada soalan daripada Cikgu Rusita. Dia kata, bolehkah kita share Canva ni dengan Android TV? Dengan Android TV ya, saya tak pernah cuba sebelum ni, jadi saya rasa saya tak boleh lagi nak menjawab persoalan ni sebab saya belum pernah kongsikan melalui Android TV setakat ini. Mungkin I will try to find out dan saya akan beritahu kemudian. Okay, maaf ya Cikgu Rosita sebab saya tak pernah cuba lagi melalui Android TV. Okay, dan seterusnya, okay, boleh kita teruskan ya. So, alright, let's move on. To start making a slide, kita boleh pilih education presentation. Sebab kita cikgu, kita memang login pun kita login sebagai educator sebab kita akan dapat secara percuma. Jadi kita klik pada education presentation. Terdapat terlalu banyak template yang cikgu boleh pilih di sini untuk slide presentations. But then kalau cikgu tak nak jadi haywire atau confused nak pilih yang mana satu idaman kalbu, because there are too many designs, cikgu boleh choose to be more specific di mana cikgu boleh type the keywords. Macam mana cikgu type keywords? Contohnya macam ni, cikgu type je mathematics. Kalau cikgu Rah, dia akan type mathematics. There you go, keluarlah templates for mathematics lessons dan pilihlah template yang cikgu rasa sesuai dengan topik yang diajar. Okay, if you're a science teacher, cikgu boleh type science lesson atau cuba type tajuk yang berkaitan subjek science. Contohnya solar system. Maka akan keluarlah list of templates di bahagian kiri ini. Bahagian kiri ini, okay, cikgu type di sini. Dia akan keluar template, ini template dia. Okay, so this is what you have chosen, dia akan keluar di paparan ni. Okay, dan seterusnya, sama juga jika cikgu mengajar subjek lain seperti sejarah, cikgu boleh type history. Jangan pula cikgu type sejarah sebab Canva ni dia tak faham bahasa Melayu. Bahasa Hindustan saya tak pasti dia faham ke tak, cikgu Raj. Okay, so you bolehlah type Shah Rukh Khan, tengok keluar apa kan, we can try. Okay. Dan cikgu dapat lihat paparan di sini. Ini adalah Teacher M's homepage. Dan ini adalah desain-desain yang saya hasilkan. Kebanyakannya adalah slide pengajaran dan slide untuk video konten yang saya hasilkan. Okay, setelah memilih slide yang cikgu rasa sesuai, mungkin ada elemen tertentu yang kurang sesuai atau tidak berkenan di hati, cikgu boleh edit mengikut kehendak dan kesesuaian topik yang cikgu nak ajar. Okey, antara elemen boleh diolah tu banyaklah, nanti saya akan kongsikan semasa sesi tutorial in the next slide. Okey. Dan sekarang dalam Canva ni kita ada juga cikgu kita panggil magic shortcuts. Okay, magic shortcuts. Sekiranya cikgu sedang mengajar dan murid-murid sibuk bersembang dan cikgu nakkan perhatian macam saya buat tadi. Cikgu nakkan perhatian, cikgu boleh tekan okey, saya pergi ya. Next slide. Tekan Q untuk quiet. Okay, contoh butang Q. Cikgu tekan je Q. Dia akan keluar begini. Dia akan keluar quiet. Okay, untuk kata cikgu nak mewujudkan surprise element atau membuat pengumuman. Okay, caranya begini. Cikgu tekan saja butang D. Balik semula. Okay, jadi cikgu dapat drum roll. Dan seterusnya konfeti. Konfeti ni maybe cikgu nak reward murid for their achievement atau mereka berjaya menjawab soalan yang telah cikgu ajukan. Jadi cikgu boleh tekan butang C untuk konfeti.
Dia ada banyak bentuk konfeti. Ke bawah, ke atas, dari tepi dan sebagainya. Begitu. Okey, konfeti. Dan seterusnya, kita ada juga bubble. Tadi saya lupa nak buat bubble kan. Okey, bubble kita tekan O. Dia akan keluar bubble begini. Wow, okey, bubble. Okay. And the next one, click number key for timing. Ini adalah shortcut untuk cikgu. Contohnya kalau cikgu nak challenge murid membuat tugasan dalam masa yang ditetapkan. Jadi cikgu perlu tekan number. Kalau cikgu nak bagi masa 1 minit, cikgu tekan nombor 1. 1 minute from now. 2 minutes from now. 3 minutes from now. 4 minutes from now. Okay, so cikgu ada allocation of time yang boleh kita wujudkan di dalam Canva slide. Okay. Sangat menarik kan cikgu? Menarik tak? Ini dah External exam trainer, vocabulary and listening. Okay, Speaking. Okay, boleh dengar. A conversation. Okay. Exercise 2. We're going to talk about your friends. Okey, ini saja saya kongsikanlah slide yang saya hasilkan dengan elemen tertentu ni telah membantu memastikan anak-anak didik saya lebih fokus dan tidak beralih pandangan atau tumpuan pada perkara lain semasa PDP. Ini saya memang dapat lihat ya, memang perbezaan sebelum ni apabila saya menggunakan whiteboard. Perbezaannya apabila saya bertukar kepada slide presentation, murid-murid lebih fokus dan attentif. Mereka kadang-kadang tak mau beralih pandangan ke arah lain langsung. Ada yang berubah tempat dan duduk di kerusi yang lebih depan, berhadapan dengan slide, okay, untuk mengikuti sesi PDP. Jadi contohnya slide yang saya sediakan di sini berserta dengan audio serta dialog teks yang saya ambil dari buku teks. Okey, ini daripada PAS 2. Kalau English teacher dia akan tahu daripada PAS 2 textbook, dan ini mungkin saya rasa dari close up textbook for form 3. Jadi murid yang tidak membawa buku teks atau tiada buku teks ketika pembelajaran tidak perlu risau kerana mereka dapat lihat terus dari slide. Sekarang saya akan beralih pada sesi tutorial. Okey, sesi tutorial. Saya akan stop share, okay, dan saya akan beralih pada slide saya yang seterusnya. Okay, jadi maybe kita boleh take 2 or 3 sebentar sebab saya akan stop dan saya akan start sharing slide yang baru. Okay, cikgu-cikgu. Okay, saya dapat jawapan di sini ya tentang tadi sebentar yang soalan yang diajukan oleh Cikgu Rosita tadi. Project slide to Android TV ya, jawapannya boleh sebab TV tu adalah sebagai monitor. Okey, kita output dia adalah HDMI iaitu projector kepada kita boleh gunakan melalui laptop, kita boleh salurkan melalui projector seperti saya gunakan satu. Kita juga boleh salurkan melalui TV monitor dan juga any other monitors. Ini information yang saya dapat ya. Okay, Cikgu Rosita, saya harap saya menjawab persoalan tadi dan jawapannya boleh. Okay, sekarang kita beralih kepada designing your slides. Okay, ini adalah paparan Canva yang live ya Cikgu. Sekejap. Saya perlu tutup di sini. Okay, clearer better. Okay. Okay, mula-mula kita lihat apa yang kita boleh. Saya tidak akan tekan di slide presentation di sini sebab saya dah bagi tadi tutorial earlier tentang pemilihan slide. Sebab kalau saya pilih slide di sini cikgu, saya klik je di sini dia akan terkeluar kepada paparan yang lain. Jadi saya dah pilih dah slide template. Kita boleh pilih di sini education presentation, kita boleh klik di sini tapi saya tidak akan klik sebab saya dah pilih dah template satu di sini, okey. Designing a slide, pertama kita akan lihat bagaimana kita nak buat background, text, fonts, frames dan photos. Okey, kita lihat pada paparan ini. Okey, sekarang ni saya tak mahu warna biru. Kita nak tukar background yang berwarna biru, kita pergi di sini. Atas sudut atas ke warna biru ini. Kita pilih, okey saya nak ajar tentang winter sports. Okey, so something to do with snow, maybe I would choose grey color. Grey color slide. Okey, so we change to grey color.
Dan English class is okay with the English class because I'm an English teacher. Kalau you science teacher, maybe you want to change the text here. Saya tak berkenan dengan font ni, saya nak tukar. Jadi saya klik pada font ini dan saya pergi pada Hitchcock ini. Okay, this is the font. Font dia nama Hitchcock. Saya nak tukar pada font yang lain. Okay, saya pilih Anton. Saya suka font yang kurus. Dari English class. Okay. Sekarang kita tengok sini, maybe kita tak nak tulisan English class ni dalam warna biru ni. Okay. So you want to change the color. Text color. You tukar text color di sini. You nak color biru yang lebih terang. So you choose your English class. With teacher Chia. I bukan teacher Chia. I teacher M. Chia. So what we can do, kita padam saja nama teacher Chia itu. Kita tukar kepada teacher M. So that's nice. So I rasa I tak berkenan juga font teacher M ni. I tukar. Font yang lain, I nak pakai font yang gemuk sedikit. Okay, I pakai Muli Black macam nama I. Emily, Emily. So with teacher M. Alright. Sekarang ni kita lihat, kita dah berjaya menukar background dan berjaya menukar font ataupun teks. Kan kita lihat pada frames dan fotos. Kita nak tukar frame dan fotos. Cikgu boleh nampak kan paparan slide saya kan? Can you see? Yes. Ya, okay. Yes. Okay, saya takut saya cikgu tak nampak. Oh, kan. Alright. Sekarang ni, ini bukan gambar saya, ni gambar orang lain. So kita kena delete. Alright. Dan saya pun tak nak frame bentuk ni, tak menarik sangat. So kita tukar. Okay, macam mana kita nak tukar frame? Kita lihat di paparan sebelah kiri ni. Ada elements dan sebagainya. Kita klik pada elements. Dia akan keluar pelbagai ni. Kita klik sehingga kita jumpa frames. Okay, see all. Wah, ada banyaknya frames. So, see, ada banyak frame. Laptop pun ada. Okay, so, laptop pula. Yang tu desktop kan, sorry. Okay, I pilih yang ni lah. Okay. Okay. So, you put it here. Make it smaller a bit. Maybe sebab dia terlalu besar sangat. Alright. Sekarang ni dah ada frame. Cantik tak? Gambar tak ada. So, we have to put picture. Kita nak letak gambar. Kita boleh pergi pada photos. Canva ada menyediakan banyak template. Okay, mungkin you nak letak gambar murid 2 orang ni. Okay, so you can just drag the photo. Okay, dia akan terus lekat di sini. But you can drag and drop masuk ke dalam frame. Terus dia akan masuk ke dalam frame seperti ini. Tapi bila cikgu tengok balik, I rasa tak nak lah pakai gambar budak ni. I nak gambar I sendiri baru glamour kan with teacher M. So I padam gambar ni. I nak gambar I sendiri. So you pilih pada butang upload. You boleh upload gambar you sendiri. You pilih upload media. Okay, kalau I tekan upload media, you takkan nampak. Dia akan pergi pada paparan yang lain. Jadi saya takkan, tapi inilah caranya ya cikgu. You kena upload media. Okay, sekejap. Okay, I dah pilih satu gambar. Alright. Oh, I thought you tak boleh nampak. That's why I tak, ni tadi. Okay, sekarang saya dah masukkan satu gambar lah kan. Okay, so you just drag and drop here. You masukkan gambar di sini. Kita boleh adjust kedudukan ni. Muka terlindung sikit, so you adjust. Okay, you boleh besarkan sikit gambar ni. Okay, so it's like that. So, English class with teacher M. Okay, so dah siap. Maybe kadang-kadang design ni, bunga ni you tak nak warna pink, you can change to another colour. Let's say you want the flower to be light blue. So, change the colour. Alright, cikgu. Okay, untuk kita dah berjaya menukar a few things, background, text, font, frame dan photos based on the template. Sekarang kita pergi pula pada shapes, graphics, visual effects yang nak kita masukkan di sini. Okay, sekarang ni kita tengok shapes. Okay, ini adalah shapes. Ini shapes. Okay, ini shapes. Okay, ini adalah graphics. Shapes ni, okay, kita tak berkenan dengan shapes ni. Kita boleh tukar shapes, kita padam shapes ni. Kita pergi pada element. Okay, ni tadi frames, kita patah balik. Pergi pada element, ini shapes. Lines and shapes, so you see all. Okay, mana shape yang berkenan di hati? Okay, yang nampak macam selegi sedikit. Yang macam winter time, sebab kita ajar winter sport. So, kita pilih yang ni lah. Tapi takkan warna hijau. You change shade. Okay. You can change to another colour. Tak putih lah. Oh, it's not that nice. Okay. We put this colour. Okay. So, kalau cikgu nak yang sama, cikgu boleh command C and command V. Copy dia jadi 2 di sini. Alright. So, ini tulis look at the example. So, kita takkan nak look at the example. Kita tukar. Maybe kita nak tulis winter sports. Okay. Sebab kita nak ajar winter sports.
Sini, okay, maybe in capital letter. Winter. Right. So, kita nak masukkan grafik kat dalam ni. Okay, takkan dia nak kosong macam ni je, winter sports. So, kita pergi pada elements. Kita type lah di sini winter sports. Okay. You can type anything actually, cikgu dia akan keluar sebab dia ada banyak sangat template. Tapi sebab kita nak pilih grafik, kita pilih pada graphics. Okay, maybe kita boleh choose gambar ni, okay. Okay, kita nak bagi tahu student, okay, winter sports is where you play it during snow time. Okay, and okay, you can choose this one and you put here. Okay, this is the type winter sports. So you can put here. Kadang-kadang you nak keluar sikit pun boleh. You can remove it out from here. Okay, macam tu kan. And then sekarang ni, takkanlah winter ada pokok bunga ni. So you don't want pokok bunga, you don't want the bunga, the flower. Boleh flower tapi yang sesuai dengan winter. Maybe we can just type here snow. So dia akan keluarlah idea-idea grafik berkaitan dengan snow. Okay, seperti ni. Okay, kalau you nak yang ada motions, bit of motions, okay, atau macam ni. So you can just put it here. Tapi ni tak ada yang ada motions. Okay. I nak cari yang ada motions. Okay, this is quite nice. So, okay, we put here. So, dia ada pergerakan. Slicer. You may not like the colour. This is yellow. Dia tak nampak macam winter. You can change to grey or slightly lighter. Okay. You boleh adjust according to what you want, cikgu-cikgu. Okay, so dia akan ada elemen-elemen seperti ini, movement of graphics. Kadang-kadang saya suka yang cikgu nampak, saya suka pakai glitter. Saya memang suka glitter, saya rasa gemerlapan. So I type the glitter. Dia akan keluar berbagai jenis glitter. Tapi yang favourite I yang ni lah kan, you all selalu nampak glitter. Ni teacher I punya favourite glitter. So I will put here. Kadang-kadang I memang suka saya glitter ni, which I don't know why. Okay, so you just put there. And then you can put more glitter color. Dia akan keluar warna biru. So you adjust. You masuk sini. So you can put a lot of glitters. I memang suka glitter. Okay. So you are ready with the shapes. Kita ada graphics. Kita ada ajar. Dan kita ada juga visual effects ni. Yang ada movement ni semua visual effects. Okay. Kadang-kadang kita tekan elemen ni macam kita nak elemen yang bergerak macam roket. Katakan. Dia ada juga roket yang bergerak seperti ni. This is visual effects. Okay. These are all graphics. Okay, cikgu. Okay, now we move on to the next one. Music and videos. Macam mana you nak masukkan videos dan music di atas slide? Okay, so lesson for today. Tak apalah, biarlah lesson for today ditulis kat situ. Kan? Tapi kita tak nak gambar ni. Gambar ni tidak menunjukkan winter sports. Gambar ni tunjuk semasa dalam kelas. So kita boleh delete je gambar ni. Okay. And then what we can do is just the same thing. You boleh pergi pada videos. Di sini di belah kiri ni ada videos. And then you boleh type di sini winter sports. Maybe kita nak pilih snowboarding. Okay, kita cari gambar yang nampak yang agak menarik. Macam ini adalah timing video tu yang ditulis di sini. Ini 15 minit, ini 25 minit, 25 minit pula, 25 saat, second, sorry. 20 minit jenuh lah kan. Okay, 15 saat, 25 saat. So you click there, dia akan, and then you boleh drag and drop, dia akan masuk ke dalam paparan kita. Okay, seperti ni. So there, student akan suka benda ni. Dia akan dapat lihat. See students, okay. You can experience the snow. Okay, playing jet ski and snowboarding. So sekarang kita dah ada video, tetapi kalau nak menarik lagi kita kena ada apa cikgu? Kena ada music. So macam mana kita nak masukkan music? What you can do, kita pergi pada audio. Di sini audio. Okey, tengok ada lagu apa. Kita boleh type di sini jenis lagu, tapi tak adalah lagu-lagu yang moden sebab kadang-kadang yang tu kita tak boleh dapatkan secara percuma. Yang di Canva ni yang di provide ni adalah music yang percuma. Cikgu boleh browse dan try to click, dia akan keluar. Maybe holiday sesuai sebab biasanya winter time ni kita akan because December usually would be a time for holidays. Okay, so we pilih music. Cikgu boleh dengar? Boleh dengar. Boleh dengar kan? So you choose lagu ni, so dia akan ada lagu pada slide cikgu. Macam ni you akan choose pada music ni. Okay, so that dia drag and drop masuk ke dalam music yang kita dah pilih tadi. Alright?
Okay, so kita dah habis tentang music dan juga videos. For the next one adalah QR code dan link. As I promised earlier, akan tunjukkan pada cikgu bagaimana untuk menghasilkan QR code dan link. Okay. Oh, ni dah ada link pula kat sini. Kenapa tiba-tiba? Okay. Ada QR code. Okay, sekarang apa yang kita boleh buat? Untuk klik pada link, okay, link biasanya datangnya daripada YouTube, daripada website dan sebagainya. Cikgu boleh type di sini. Okay, for example, elements, cikgu type social media. Ataupun cikgu type je YouTube kalau cikgu nak cari YouTube. Okay, macam di sini tak nampak pula YouTube, so I nak letakkan YouTube. You type YouTube. Okay. So you boleh pilih salah satu yang you berkenan di hati. Okay, ni dia tulis YouTube, kita pilih je yang ini. Alright. Caranya adalah, okay, saya kena copy sekejap. Saya copykan link saya ni. Okay, saya dah copy satu link di sini. Saya pergi pada slide presentation itu. Dan bila cikgu dah ada ikon di sini, cikgu pergi pada ni gelang ni, nampak yang ada link di sini. Okay, di atas sebelah kanan ni. Okay, cikgu nampak kan? Okay, kemudian kita dah copy dah tadi. Sekarang kita cuma pastekan di sini, command V. Okay. Dan automatically bila kita klik di sini, link itu sudah terlekat di sini. Jadi anytime bila students atau cikgu klik di YouTube ni, dia akan bawa terus pada video yang cikgu share tadi. Okay, saya tak boleh tekan, nanti dia akan bawa kita keluar ke paparan yang lain. Okay, sekarang kita lihat pula pada QR code. Bagaimana kita nak generate QR code, cikgu? Okay, caranya mudah saja juga. Kita kena pergi paparan sebelah kiri ni. Semuanya berada di sebelah kiri ini. Okay, kita lihat QR code. Okay, dia ada QR code dan saya dah ada tadi URL dia. So, saya dah terus command V ataupun control V. Okay, and then generate code. Dia akan keluar dah. Kalau cikgu scan saja QR code ni, ini cikgu boleh scan. Yang ni I tak boleh klik. Kalau I klik nanti, dia akan bawa cikgu pergi ke paparan yang lain. So yang ni cikgu boleh terus scan. Kalau cikgu ada telefon bimbit, smartphone dengan cikgu sekarang, you can just click. Dia akan terus pergi pada link yang saya share tadi. Okay. So, any question so far untuk scan the QR code ataupun link? Kalau ada soalan, Cikgu Rush boleh share dengan saya sebab saya tak baca pun paparan chat tu lagi. Okay? Okay, next one, designing your slides. Okay, attaching videos. Okay, macam mana kita nak attach videos? Okay, sekarang ni Canva, dia ada satu lagi aplikasi yang baru. Ada satu lagi benda baru. Okay, video. Okay, kita pergi pada more di sini. Terdapat banyak perkara yang kita boleh klik di sini. Ini adalah sesuatu yang alive. Okay, for example like kalau YouTube, okay, cikgu klik je dia akan pergi pada video-video yang disuggest. Ini mungkin video yang terkini, kan, lagu raya dan sebagainya. Dan macam saya, okay, saya nak cari video saya sendiri untuk saya share dengan student. So I tulis Teacher M, I type Teacher M review writing lah, katakan I nak ajar review writing. Teacher M review. So, dia akan keluar review writing. Saya ada 3, ada few. Okay, ada review writing di sini. Saya pilihlah salah satu. Okay, here, writing, tips for writing. Okay, kalau dia terlalu kecil, cikgu boleh besarkan. Ni cikgu boleh share terus dengan students. Dan dia hidup. Okay, dan bila cikgu, tapi apa pun cikgu kena pergi pada, okay, kena bawa cikgu pada slide, presentation. You kena present dulu. You kena klik di bawah ni. Okay, kena klik dekat presentation ni, present. Bila you present, oh sorry, dia keluar pula lagu. Okay, bila saya buka klik pada video ni, saya kena share dahulu tapi dia tak start. Sebab tadi I share lagu. Do you know how to write a good book review? If you're not so sure, this video is definitely for you. Okay, sekejap Okay, sorry ya cikgu sebab tadi saya dah masukkan music. Yang music earlier tadi. Okay. Sebab tu dia ada gangguan sikit. So that is how you do it. Okay, bila cikgu dah
klik pada link tu. That is how lah tadi ya. Sorry ya sebab ada lagu yang extra tadi. Okay, kedengaran. Sebab saya dah masukkan music on the earlier slide. Alright. You. Still there. Okay, tak apalah. I think it's okay. Okay, so that is how you share the video. You pergi dekat YouTube. Sekarang ni yang seterusnya, katakanlah tadi yang kita pergi di sebelah kiri ni, yang more tadi, cikgu lihat. Kita boleh juga pergi pada Google Maps. Kita boleh add more slide. Sekejap ya. Okay. Dan katakanlah saya nak share kat mana asli sekolah kita. Okay, so I check SMK Alor Janggus, my school. SMK Alor Janggus. Okay, dia akan keluar SMK Alor Janggus. So, cikgu boleh klik di sini. Okay. So, the map will be there. I klik 2 kali. Alright, so you can just see and move around and cari di sini Google Map. Okay, menunjukkan kedudukan di mana. Kalau cikgu ajar geografi, ini adalah sangat sesuai buat cikgu-cikgu. Okay. So you can share the location, you can drag. Okay, cikgu. Okay, sekarang ni seterusnya, I think we about to come to an end of my presentation for today. Okay, designing your slide, sharing slides, PDF, PNG, kita boleh lakukan melalui PDF, melalui PNG, MP4, link, dan juga kita juga boleh share dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Walaupun kita design melalui Canva, kita boleh transfer ke dalam PowerPoint. Tetapi bila kita transfer pada PowerPoint, dia tidak akan ada visual effects dan sebagainya. Okey, bagaimana cara untuk kita share slides ini? Okey, untuk kita share slide, kita kena pergi pada share di atas sebelah kanan ni. Okey, cikgu nampak share. Alright. Bila cikgu share, cikgu pilih pada download. Okey, so download cikgu boleh pilih sama ada nak download PNG ni high quality image. Dia lebih cantik gambar dia. Tapi dia akan appear piece by piece. Kalau PDF standard macam biasa seperti format PowerPoint, kalau cikgu ada music, cikgu perlu pilih MP4. Seperti ini. Okay, MP4. Okay, kalau cikgu dah pilih PDF standard ni, okay, cikgu klik pada sini. Kemudian cikgu pilih pula ada 14 page. Maybe you might not want all the page. Kalau you nak semua, you tekan sini. Kalau tak nak, you can just choose the page. Maybe you want page 2. Kita pilih page yang slide yang kita dah buat tadi. Okay, so for example lah kan contohnya. And then kita tekan done. And then you tekan download. So dia akan mula download. So in a very short while, cikgu akan dapat slides cikgu tu yang cikgu boleh share dengan murid-murid di dalam kelas. Di dalam Google Classroom juga. Itulah caranya cikgu-cikgu. Okay, dan akhir sekali, presenting slide. Kita tekan present. Dia ada 2 cara. Satu yang kat bawah sini, yang button di bawah ni yang ada 2 ni. Okay, sebelah present full screen. So you dia bagi full screen, atau cikgu boleh present di sini, you pilih standard presentation dan terus present. It's just the same thing. Okay. Dan saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Alamak, aku nak buang lagu. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada semua cikgu-cikgu. Dan saya I will pass this back to Cikgu Raj untuk sesi yang seterusnya. System check 1, 2, 3. Alright. So terima kasih Cikgu M. Okay, it was indeed a good sharing. Banyak yang dapat pelajari pasal Canva sebab saya Canva ni pun saya sebenarnya jarang gunakan.
Okay, so dengan sharing yang cikgu buat ni nanti, so rasanya bolehlah berjinak-jinak nanti dengan apa? Dengan Canva ini nanti ya. Tak sangka sebenarnya banyak dan ada banyak sangat template, ada banyak video dan banyak grafik yang dah disediakan. So something which is very interesting for all of us to explore. Alright. Jadi kepada guru-guru sekalian, okay, so itu tadi merupakan okay, sharing daripada Cikgu Emily, okay, macam mana nak membuatkan presentation slides kita tadi lebih menarik, menawan dan secara tak langsung membuatkan pelajar-pelajar itu tadi lebih tertarik. Okay. So jika cikgu-cikgu ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan sekarang di bahagian chat dan mungkin kalau cikgu ada apa-apa message yang nak diberikan nanti ke ataupun feedback yang nak diberikan, so can always contact Cikgu Emily, right? And maybe cikgu mungkin lepas ni adalah yang mula akan skodeng apa cikgu punya channel ya. Your YouTube channel, alright? So thank you so much cikgu, and kepada semua cikgu-cikgu yang lain, okay, terima kasih juga kerana sudi bersama-sama dengan CDL pada petang ini untuk kita mengikuti satu sesi yang sangat menarik. Okay, so anyway Cikgu Emily, if ever saya pun dah buat saya punya Canva tu nanti, I will definitely do a short sharing with you. Alright, and thank you everyone. Thank you so much. Alright, dan kalau dilihatkan kepada bahagian chat ya, kita ada kongsikan pautan kehadiran. Okay, so bila diklik pada pautan itu nanti, so kita akan pergi kepada Google Forms tu macam biasa. Okay, masukkan maklumat-maklumat yang penting, and then kita akan dapat apa sijil kehadirannya nanti. Okay, so dengan itu kepada mereka yang Muslim, so selamat berbuka nanti. Alright, so have a good day. Stay safe and all the best. Bye-bye. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua rakan kita pada hari ini, Seraj ataupun Tutor Raj yang menjadi moderator untuk sesi perkongsian yang dipersembahkan oleh Cikgu Emily Zamrud. Saya kira ini juga satu sesi perkongsian yang baik yang kita belajar. Dulu sebenarnya kita pernah belajar juga dengan rakan-rakan CDL kita tentang Canva, tapi hari ini kita belajar nampaknya lebih detail sehingga menjadikan saya yakin akan menjadikan bahan pengajaran cikgu-cikgu semua menjadi lebih menarik dan tertarik seperti mana tajuk kita yang diberikan itu tadi. Baik, telah juga dinyatakan oleh Seraj tadi, kita telah kongsikan pautan untuk kehadiran. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan sebelum mengakhiri sesi kita, catatkan dulu ataupun isikan dulu data-data tentang kehadiran supaya tuan-tuan dan puan-puan akan menerima sijil sebaik saja maklumat sudah diisi. Sebelum kita mengakhiri, saya juga seperti rakan-rakan kita yang lain tadi nak ucapkan selamat berbuka puasa. Hari ini dah hari ke-20, insya-Allah malam ini kita mula, kalau zaman saya dulu Mr. Raj kita panggil malam 1 leko malam ini. Dan kita mula lebih bermunajat untuk mendapatkan kalau boleh sebaiknya dapat malam Lailatul Qadar. Dan 10 hari terakhir ini semua orang akan berlumba-lumba untuk menambahkan lagi amalan insya-Allah. Dan jangan lupa kita buka kamera untuk kita ambil gambar. Silakan. Rakan-rakan yang ada ni semua masih ada, kita ada 231 lagi. Bukalah kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Mungkin Raj pun boleh tolong ambilkan gambar, Emily juga ambil. Sebab dia muka berbeza-beza muka suratnya ni nanti. Semua kena senyum sentiasa. Oh, banyak juga muka surat dia ya. Ya, banyak muka surat. Break time. Sebab tu saya kata kena senyum sentiasa sebab tak tahu di mana kita berada. Itulah. Okey, saya dah selesai 9 muka surat. Terima kasih Emily.
Baik, untuk pengetahuan rakan-rakan peserta yang lain, pada minggu hadapan kita akan jumpa lagi. Walaupun minggu hadapan tu mungkin dah mula bercuti untuk meraihkan hari raya, tapi kita akan teruskan juga sambil-sambil nak masak rendang ke, nak masak kuih ke kat dapur. Kita akan ada sesi yang seterusnya, iaitu untuk minggu ke-36 bersama dengan Cikgu Bun Salihin dengan tajuk dia mencipta slide persembahan ringkas dan menarik. Sebenarnya ini juga adalah kombinasi PowerPoint, Canva dan beberapa lagi yang lain yang akan dikongsikan oleh Cikgu Bun untuk kita memudahkan sesi PDP kita nanti, insyaAllah. So jangan lupa, dah ada dah pautan untuk kita daftarkan dekat situ, t.ly/7lpyjy. Kita sebar luaskan pada rakan-rakan yang lain untuk kita buat pendaftaran dan kita bertemu insyaAllah pada minggu hadapan, hari Jumaat, jam 3 hingga 4:30 petang. Dan kita akan ke udara lagi insya-Allah. Moga dipanjangkan usia dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you.